Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya maka kita masih lagi hidup dalam lingkungan wilayah iman Islam dan ihsan. Ya. Dan jangan lupa kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa kita yang lalu, sama ada yang terang atau yang nyata. Kerana apa? Kerana kita datang daripada Allah Taala dengan keadaan suci bersih. Maka tidak sepatutnya kita kembali kepadanya dengan membawa sesuatu barang yang kotor. Ya, itulah perumpamaannya. Baik. Bercerita tentang makrifat ni memang sedap, memang asyik. Kerana makrifat ini iaitu satu ilmu ataupun satu kedapatan untuk mengenal Allah. Ya. Maka bila dikatakan makrifat, iaitu mengenal. Ya. Makrifatullah iaitu mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kaedah yang betul. Ya. Jangan kita menggunakan kaedah-kaedah yang sembarang aja ataupun yang tidak berpandukan kepada Quran, kepada hadis dan kepada qaul ulama muktabar mutawatir. Ya. Baik. Kita bercerita tentang wujud Allah Taala ataupun dalam sifat 20 tu dinamakan satu sifat yang pertama iaitu wujud. Ya. Wujud apa? Apa wujud Allah Taala itu? Wujud zat. Asas wujud ni tu zat. Ya. Pada bahasa yang umum ataupun bahasa mudah faham atau dirinya. Ya. Dengan wujudnya zat itu maka wujudlah sifat asma' dan af'al. Ya. Wujudnya itu qadim. Qadim yang tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Ya. Itulah hakikat wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Maka wujud Allah Taala ini bukan jirim, bukan jisim, bukan benda. Salah satu sifatnya itu mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Bersalah dengan segala sesuatu yang baru. Jadi bukan jisim, bukan jirim, bukan benda. Jadi wujud Allah Taala itu hakiki. Hakiki. Ya. Dia bukan wujud yang baharu. Ya. Yang wujud yang baru tu kita. Ya. Baik. Ni kita boleh lanjutkanlah dalam perbahasan tentang sifat wujud. Ya, saya ingin menjelaskan hanya secara mudah faham ataupun seringkas yang boleh. Baik. Bila disebut wujud ini dia ada tiga bahagi, ya, tiga bahagian. Tersebut dalam kitab Risalah Tauhid, ya, Aqidatul Najin, ya. Baik yang dah terjemah secara rumi atau masih dalam jawi. Dia ada tiga. Yang pertama wujud namanya wujud hakiki. Iaitu tiada permulaan dan tiada kesudahan, iaitu zat Allah dan segala sifatnya sebagaimana yang telah saya sebut tadi. Itu wujud hakiki. Wujud hakikinya hanya bagi hak Allah Taala aja. Ya. Baik. Wujud aradi, iaitu ada permulaan tetapi tiada kesudahan. Ada permulaan tetapi tiada kesudahan. Ini wujud dia tak, mula-mula dia tak ada, kemudian baru dia ada. Itu seperti surga dan neraka, ya, dan juga roh kita, roh. Ya. Ini semuanya baru kemudian dikekalkan oleh Allah Taala. Macam surga dikekalkan sebab kita besok duduk di dalamnya. Ya. Duduk di dalamnya. Kekal. Allah Taala kata kekal surga dan neraka itu. Jadi wujud aradi iaitu ada permulaan tapi tak ada kesudahan. Bagi, ya. Dan yang ketiga wujud majazi iaitu ada permulaan dan ada kesudahan. Iaitu segala makhluk. Segala makhluk. Bila sebut makhluk tu ada syarat-syarat dia lah, syarat makhluk. 1 2 3 4 5. Apa sifat-sifat bagi makhluk. Baik, ya. Jadi wujud hakiki ini hanya bagi hak Allah Taala, wujud aradi dan majazi itu bagi makhluk. Dia bagi selain daripada Allah Taala. Itu ghairullah. Ghairullah. Baik. Sekarang timbul polemik ataupun perbahasan mengatakan apakah status wujud aradi dan majazi ini. Ya.
Bolehkah kita kata wujud? Ataupun tak wujud? Kita kena nafikan benda ni tak wujud. Ya. Baik. Kita tengok, kita kena kembali pada Quran. Itu asas kita. Jangan kita lagi pada Quran. Apa-apa perbantahan pun kita kembali pada Quran dan juga hadis lah. Ya. Allah Ta'ala kata dalam Quran, mafhumnya kita boleh cari lah ya. Saya tak apa sebab saya bukan muhadis. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Gitu. Allah mencipta langit dan bumi dan barang di antara keduanya. Allah Ta'ala mana cipta. Mana dia daripada tiada kepada ada. Jadi statusnya itu adalah tiada kepada ada. Ada, wujud, nampak, rasa. Boleh dihayati wujud. Mana wujud? Wujud. Itu Allah Ta'ala yang kata. Wujud. Maknanya kita ni wujud. Kamu wujud. Kerana Allah Ta'ala yang kata, aku cipta. Mafhumnya, ibarat kata, aku cipta kamu. Maka kamu daripada tidak ada, kamu menjadi ada. Ada kamu. Ya. Jadi, status wujud kita ni, apa yang sebenarnya? Wujud tetap wujud. Tapi statusnya apa? Baik. Bila disebut wujud yang baru, maka ia daripada ada kepada tiada. Daripada tiada kepada ada. Tersalah pula. Tersasul kadang-kadang. Daripada tiada kepada ada. Jadi statusnya ada wujud yang baru. Yang akan fana. Yang akan binasa. Daripada tiada kepada ada dan dia akan tiada balik. Macam contoh jasad kita dimatikan. Dimatikan masuk kubur. Tak ada. Ya, dihancurkan. Ya. Kemudian diadakan semula, iaitu untuk menerima pembalasan, diwujudkan balik semula macam ini. Itu sebab syurga neraka itu dinikmati secara jasad dan roh. Ya. Baik. Bagi status kita ini, status wujud yang dicipta. Wujud juga, tetapi hakikatnya tak sama dengan wujud Allah Ta'ala. Ini kita faham. Wujud tetapi tak sama kewujudan hakikinya dengan Allah Ta'ala. Kita ni baharu daripada unsur yang 4, angin, air, air, tanah. Allah Ta'ala tak begitu. Ya. Kita ni akan mati, akan hancur, boleh binasa. Allah Ta'ala tak begitu. Wujud juga. Tapi statusnya baharu lagi binasa. Itu sebab dikatakan hakikat tauhid ialah segala yang terupa pada mata hati kita adalah baru lagi binasa. Terupa pada mata hati, nampak pada mata kepala, tapi statusnya baru. Ini fitrah. Kita tidak boleh nafikan fitrah ini. Ya. Kita hanya boleh menafikan hakikat wujud kita, iaitu baru. Tetapi kita tak boleh menafikan pada indrawi kita. Tak boleh. Pada masa ini, pada masa sekarang ini, kita tak cerita kita masa ke depan, kita cerita masa ini. Sebab kita mempertikaikan apakah kita ni wujud atau tidak. Ya, baik. Jadi wujud kita ni wujud, tapi majazi, ataupun sebagai bayang, ataupun sebagai tanda. Contohnya bayang. Wujud tak bayang? Wujud. Nampak bayang tu. Boleh tak kita pegang, ambil? Tak boleh. Contoh kita dalam cermin, kita nampak gambar kita. Wujud tak? Dalam cermin wujud? Ambil? Tak boleh. Wujud juga. Tapi wujudnya bayang ataupun majazi. Itu sebab kita ni dinamakan mungkinat. Barang yang harus. Boleh ada dan boleh tak ada. Jadi mungkin ada, mungkin tak ada. Statusnya itu. Baik. Bila kita kata dalam keadaan kita sekarang ini, dalam keadaan kita sedar gini, nyata kita katakan alam ini tak wujud, ia akan jadi konflik dalam jiwa kita. Kenapa? Kita kata nak nafikan ini tak wujud, tapi mata kita nampak. Mata kita macam nampak kita wujud, maka kita boleh rasa.
Tapi hati kita nafikan, tak wujud, tak wujud, tak wujud, tak wujud, tak wujud, tak wujud. Tapi kita macam nampak. Di sini akan berlaku pertemuan konflik dalam jiwa kita. Ini kita faham. Ya. Kerana apa? Level kita sekarang ini, level apa? Level kesedaran. Level dalam keadaan sedar. Macam mana kalau kita kata tutup, kita tutup je mata kita, tutup. Nampak tak alam? Tak nampak. Ini baru statusnya status tak wujud. Bila kita buka mata, kita nampak wujud. Tutup mata, baru tak nampak. Baru tak wujud. Dia gitu. Itu perbandingan dia. Jadi kita konflik. Baik. Dari mana datang istilah katanya alam tidak wujud? Ya. Sedangkan dalam ilmu tauhid kata wujud. Wujud yang majazi, yang mungkin. Ada. Ya, ada. Tetapi mungkin. Mungkin wujud. Dari mana datang asal yang mengatakan alam ini tak wujud? Baik. Kita semak dengan satu kisah. Ya. Kisah Al-Halash. Dia kata, akulah kebenaran. Dan kisah Abu Yazid Al-Bustami. Dia kata, tak ada dalam jubah aku melainkan Allah. Sinilah asalnya pendapat yang mengatakan alam ini tak wujud. Tapi kita kena faham. Kenapa mereka ni mengatakan alam ni tak wujud? Yang wujud hanya Allah. Kerana karam mereka itu, dalam itihad dan hulul. Apa itihad dan hulul? Maksud itihad dan hulul ni, satu istilah tasawuf mengatakan Allah Ta'ala menjelma dalam tubuh. Tak ada yang lain melainkan Allah Ta'ala. Ataupun wahdatul wujud. Itu istilah. Istilah karam wali Allah itu dalam mengingati Allah hingga hilang ingatan dia pada yang lain. Itu namanya karam ataupun itihad atau hulul ataupun wahdatul wujud. Karam mereka itu dalam masa setiap detik, setiap saat, maka tiada yang lain, hanya Allah dalam pemikiranku, dalam ingatanku. Dengan arti kata yang lain, wujud hanya Allah dalam pemikiranku, dalam ingatanku. Yang lain tak ada. Dah ingat yang Allah hingga lupa pada yang lain. Ini maksudnya. Ingat pada Allah hingga lupa pada yang lain. Inilah maksud sebenar ittihad hulul dan wahdatul wujud. Mana wujud hanya satu pada pandangan mata hatiku dan pandangan ingatanku. Allah Ta'ala semata-mata. Ini dalam makam karam atau makam mahabbah atau makam fana. Ya. Tetapi apabila ahli-ahli ini sedar balik, dia akan tetap mengatakan alam ini wujud. Kerana mata dia akan memandang. Dia akan tetap kembali mengatakan alam ini wujud. Ini jangan salah faham. Jangan salah faham. Ya? Baik. Jadi, apa yang dikatakan tak wujud itu berasal daripada kalam fana atau kalam mahabbah. Kalam mutasyabihat awliya Allah Ta'ala ini. Seperti Abu Yazid Bustami, Al-Halash, ataupun kalau di Nusantara iaitu Syekh Siti Jenar. Maka apabila awliya-awliya ini mengalami makam ini, ada yang berkata dalam kitab Darul Nafis, kalau tak silap saya, dia kata apa? Jikalau aku lalai ingat kepada Allah dalam satu detik, aku hukumkan diri aku ini kafir. Ya. Dan ada kalam yang mengatakan, kalau tak silap saya, Hamzah Pansuri ataupun dalam hikam pun ada mengatakan, bermula wujud kamu itu dosa. Tiada dosa, tiada kias baginya. Wujud kamu dosa. Kerana mereka ini berkata dalam makam fana mahabbah, dalam itihad dan hulul dan wahdatul wujud, dalam makam, ehwal makam mereka itu. Ingat kepada Allah, lupa kepada yang lain. Jadi mereka berkalam itu. Jadi kesilapan kita ni, kita ambil perkataan mereka itu. Kita kata tak wujud alam. Siapa kata wujud? Syirik. Sedangkan kita masih dalam keadaan sedar.
Yang mereka kata itu wujud itu syirik kerana mereka dalam keadaan makam mereka itu fana dan baqa billah. Ya baqa billah. Jadi apabila kita kata, kita dalam keadaan sedar ni kita kata, siapa berkata dia itu wujud, syirik. Mampukah kita berada dalam keadaan setiap detik, setiap saat kita ingat kepada Allah Ta'ala semata-mata, lupa pada yang lain? Mampu atau tidak? Saya kata tidak. Saya tidak akan mampu. Jadi perkataan mereka ini menjatuhkan mereka dalam keadaan jurang yang bahaya. Mereka mengatakan syirik, mereka menjatuhkan diri mereka dalam keadaan syirik 24 jam. Kerana mereka tidak mampu memisahkan ingatan mereka, akal mereka daripada yang lain, daripada Allah Ta'ala. Jadi perkataan ini sangat bahaya. Saya tidak akan berkata begitu. Saya kata kita ni wujud, tapi majazi, ciptaan Allah Ta'ala yang baru, yang akan binasa. Allah Ta'ala sahaja yang kekal. Itu perbezaan dia. Dan lagi, mampukah kita bila kita berkata jikalau aku lupa kepada Allah walau satu detik, aku hukum diri kita kafir? Beranikan kita? Tidak akan berani kita berkata begitu. Jadi kita kena faham. Kita kena faham bagaimana keadaan apa yang kita boleh berkata alam ini tidak wujud. Kita tidak wujud. Apa ehwalnya? Apa keadaannya yang membolehkan kita berkata alam ini tak wujud? Jikalau kita masih dalam keadaan sedar, tidak boleh. Tidak boleh. Tetap alam ini wujud. Kalau kita kata tak wujud, kita akan berlaku konflik. Hati nak menafikan, mata tetap melihat. Kecuali kita dah mencapai makam fana, maqabilah seperti awliya Allah Al-Halash Ibnu Arabi, Syekh Abdul Qadir Jalani, Imam Ghazali, banyak lagi. Kalau sufi-sufi kemudian kita boleh sebutlah Syekh Ahmad Idris, Syekh Bahuddin Naqsyabandi, Ibrahim Dasuki, banyak kita boleh sebut. Jadi kena faham, walaupun makam fana itu dia tak nampak, dia tak ingat lagi kepada yang lain, dia hanya ingat kepada Allah, Allah Ta'ala tetap ada, kita tetap ada. Dia dalam keadaan fana, dia lupa pada diri dia, tapi diri dia tetap ada, tetap wujud. Dia tidak lebur. Dia hanya lebur pada perasaan dia, pada ingatan dia. Yang ada hanya Allah, yang lain tiada, yang lain tu lebur. Tetapi diri dia tetap ada. Tetap ada. Wujud majazi tetap ada. Di sini kesilapan faham bagi mereka-mereka yang tidak menjalani jalan kerohanian. Supaya sampai mereka kepada makam fana dan makam baqabilah yang dialami oleh awliya-awliya tadi. Sehingga mereka masuk dalam wilayah itiyad, hulu dan wahdatul wujud. Mereka, orang-orang ini hanya bermain pada akal saja. Mereka berkatakan tak wujud, tak boleh dikatakan wujud, tak boleh. Mereka berkata begitu, tapi mereka bermain akal, komplit jiwa mereka. Sampai ada yang kata ditelan mati mak, dibuang mati bapa. Memanglah jadi begitu. Nak ditelan, mata nampak, kan? Nak dibuang, tak boleh nafi, kan? Gitu. Sebab memang ada wujud majazi. Dengan arti kata yang lain, walaupun dia fana sekalipun, dia tetap wujud. Wujud memang majazi. Cuma tidak wujud itu pada makam fana mereka. Inilah yang kita kena faham. Kerana apabila kita lari daripada kefahaman ini, kita akan menjadi masalah dalam memahami. Saya tertarik dengan kata-kata Profesor Saidun Osman dalam kitabnya Tasawuf, Perkembangan dan Persoalannya. Dia kata apa? Wahdatul wujud ni hendaklah dipahami dengan makam. Mafhum dia cakap tu, makam. Maknanya apabila orang itu ingat kepada Allah Ta'ala dengan ingatan yang tidak putus, ini
setelah akibat dari menjalani perjalanan rohani lah, meningkatnya makam tu, makam tauhid tu, af'al, asma, zat, sifat, daripada zauq, syuhud, musyahadah, fana, tajalli dan mahabbah. Ya. Mereka ingat kepada Allah dan tidak ingat kepada yang lain, hingga hapus ingatan mereka, hapus yang lain daripada Allah Ta'ala itu pada indrawi mereka dan nurani mereka, kerana ingat kepada Allah Ta'ala. Maka di sinilah datangnya wujud hanya satu, yang lain tak wujud. Jadi kalau kita pilih jalan lain dari pemahaman ini, kita akan menjadi satu masalah, konflik jiwa kita. Seperti mana saya katakan tadi, mata melihat, hati nak nafi, tak boleh. Walaupun hati tu menafikan, wujud tetap ada. Kerana lebur tu lebur pada mata hati, bukan lebur pada jasmani. Ini kita cerita sekarang, ya. Kita cerita sekarang, sebab kita pertikaikan wujud tak wujud itu sekarang, bukan kita masa dalam kubur. Tak. Ya. Jadi itulah, ya. Orang ni tidak faham, dia mencuri perkataan wali Allah itu. Perkataan dalam makam fana yang mutasyabihat, dicuri tanpa dia mengalami makam itu. Maka dibuatkan kaul dan khiyal, perkataan ataupun mazhab ataupun manhaj. Jadi bersalahan. Itu sebab dikatakan berdusta kalau kita kata kita ini tidak wujud, sedangkan kita masih dalam keadaan sedar. Berdusta bila kita katakan alam ini adalah semuanya Allah, hanya rupanya yang berbeza. Selagi kita belum mencapai makam tamkin dengan Allah Ta'ala, suci hati kita daripada segala nafsu amarah, ya, nafsu amarah, maka barulah kita boleh, orang kata, bercakap tiada maujud melainkan Allah. Ya, kerana apa berdusta? Kerana tidak muafakat penglihatan zahiriah dengan hati nurani, tak muafakat. Dia mesti muafakat, barulah kita boleh kata tiada maujud melainkan Allah. Dia gitu. Tiada maujud melainkan Allah salah yang satu. Inilah salah faham mereka. Ya, jadi kesimpulannya kita tetap wujud. Tetap wujud. Walaupun kita mata hati kita menafikan yang lain tak ada wujud, hakikinya melainkan Allah Ta'ala lah wujud, wujud hakikinya. Kita tak ada wujud pada hakikatnya melainkan Allah Ta'ala. Pada hakikatnya, pada makam fana billah, baqa billah. Ya. Jadi ini kena faham. Kena faham. Ya. Jangan kita nak menafikan makam tak sampai, kita main akal, kita menafikan dengan akal. Mata melihat, kita kata tak ada. Jadi dusta namanya itu. Dusta namanya. Ya. Ulama' dah menyatakan dusta. Bukan saya cakap. Ulama' dulu dah cakap. Syekh Zainal Abidin Fatani dah cakap dusta. Pengarang kitab Syarah Sakit dah cakap dusta. Dalam kitab Aqidun Nadi disebut mencuri kalam fana aulia, kemudian dibuat kaul dan kial. Ya. Fana aulia tu mengatakan tak wujud kerana dia fana. Kita mengatakan tak wujud kerana kita masih jaga. Jadi dusta. Tak bercanggah antara indrawi dengan nurani. Baik, ini kena faham baik-baik, ya. Kena faham baik-baik. Sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.